Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Nama saya Cik Kamal Khan bin Kumar, Guru Pertanian SMK Lubang 6. Pada hari ini saya ingin memperkenalkan satu inovasi saya, ya, untuk subjek pertanian yang dipanggil sebagai teknik larutan baja 4 in 1. Okey, kita tanpa masa kita terus pergi kepada slide seterusnya. Okey. Kita pada isu dan masalah. Yang pertama sekali, kenapa inovasi saya lakukan? Pertama, para pelajar tidak dapat menguasai soalan dalam subjek larutan baja. Sebab larutan baja ni dia adalah soalan di mana dia ingin pelajar-pelajar untuk menjawab, mengisi ataupun menyenaraikan langkah-langkah untuk proses melakukan larutan baja. Jadi di sini ada masalah bahawa pelajar tidak dapat menguasai soalan tersebut. Tak dapat menjawab, ya, tidak mengingati langkah-langkah eksperimen larutan baja. Sebab ada 4 larutan baja. Jadi dalam larutan 4 baja ni payah, ya, pelajar payah untuk menghafal keempat-empatnya, ya. Jadi punca dan isunya sama juga, murid tidak dapat mengingati langkah-langkah untuk 4 jenis larutan tadi, ya. Murid keliru langkah mana yang perlu diguna, ya. So ada 4, jadi diorang pelajar keliru mana satu langkah-langkah yang sepatutnya yang mereka perlu ambil untuk mengisi jawapan tersebut. Okey, kumpulan sasaran melibatkan 8 orang murid, ya. 4 amanah yang mengambil subjek pertanian lah, di mana berlaku di SMK Lubang 6. Okay, objektifnya meningkatkan kemahiran menjawab soalan eksperimen larutan baja dan memperbaiki dan meningkatkan markah dalam peperiksaan, ya, terutamanya SPM lah. Okey, ini definisi konsep lah, ya. Ini adalah larutan baja yang saya lakukan, yang mana saya buat, ya, di mana larutan 4 in 1. Okey, di mana empat larutan tersebut saya masukkan ke dalam satu helaian kertas, di mana murid hanya perlu menghafal, mengingati dalam satu helai kertas dan mereka dapat menjawab keempat-empat soalan. Sekiranya soalan itu, tak kira lah mana-mana soalan daripada 4 tu akan disoal. Okey, konsepnya macam mana? Anda sekarang ni ada empat larutan yang mereka perlu hafal. Pertama, fermented plant juice, fermented fruit juice, fermented amino acid, ikan, dan juga kalsium fosfat menggunakan kulit telur. Jadi keempat-empat tu kemungkinan salah satu akan ditanya dalam soalan. Jadi saya rangkumkan keempat-empat tu menjadikan satu, ya. So andainya kita pergi kepada soalan yang ini, andaikan murid hanya perlu memilih, mengikut soalan yang diberikan. Contohnya soalan larutan baja fermented plant juice, ya, FPJ. Yang hitam tu adalah yang hitam berwarna hitam tu wajib diambil, ya. Maksudnya pelajar perlu tulis di dalam soalan jawapan, ya, yang hitam itu. Manakala yang berwarna hijau, ya, adalah untuk soalan yang akan ditanya sekiranya fruit juice, amino acid dan juga plant juice. Manakala yang merah ni adalah untuk kalsium fosfat. Jadi macam mana nak buatnya? Pertama, andai kata larutan baja fermented juice, so pelajar akan tulis sahaja sediakan peralatan yang diperlukan. Kemudian sebabkan dia FPJ, kita pilih yang hijau. Potong kecil buah, ya. Kemudian timbang bahan gunakan penimbang. Gaulkan dengan gula merah. Kemudian dengan kadar 1/1. Masukkan ke dalam bekas sehingga penuh. Tutup penutup botol. Kemudian biarkan selama 5 hingga 7 hari. Kemudian tapis dan simpan di dalam bekas. Begitulah. Jadi FFJ, FAA, FPJ, pilih yang hijau. Manakala FCAP guna yang merah.
Alright. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi pula andai kata soalan tu adalah kalsium fosfat. Macam mana nak buat? Pertama-tama juga sediakan peralatan bahan dan peralatan diperlukan. Kemudian pilih yang merah. Bakar dan hancurkan telur. Kemudian timbang bahan menggunakan penimbang. Kemudian gaulkan dengan cuka beras dengan kadar 1/10. Masukkan ke dalam bekas hingga penuh. Tutup dengan penutup botol. Kemudian simpan di tempat yang redup. Kemudian biarkan selama sebulan. Ya, sebulan, tapis dan simpan di dalam bekas. Jadi dengan adanya begini, jadi pelajar-pelajar pun mudahlah mengingati, walaupun ada 4 tu kita rengkamkan dengan satu, hanya perlu hafal kertas sahaja, kertas satu paper sahaja, satu helaian kertas sahaja cukup untuk mereka menjawab keempat-empatnya sekiranya di soal. Okey, pelaksanaannya saya laksanakan pada Mei 2022, ya. Saya buat soalan, ya, tinjau masalah, budak dapat jawab. Saya cuba teknik mana-mana teknik, saya cuba hasilkan satu teknik. Jadi maka terhasillah larutan, orang panggil 4 in 1 tu, ya. Kemudian saya perkenalkan kepada budak pelajar saya macam mana nak buat, macam mana teknik tu. Kemudian mereka mengaplikasikannya. Kemudian saya menggunakan ujian pos pada hujung bulan Mei untuk mengetahui keberkesanannya. Okey, inilah data-datanya. Okey, pada ujian perah bila kita nak meninjau masalah tu, ya, 88 mereka hanya mendapat 10 markah ke bawah. Ya, soalan tu 20 soalan. Mereka akan hanya dapat separuh daripada itu. Ya, semua dapat separuh daripada itu, 10 ke bawah. Tapi setelah selesai saya memperkenalkan teknik 4 in 1 di mana mereka larutan 4 in 1 ni di mana mereka perlu menghafal hanya satu helaian, ya. Mudah bagi mereka untuk membuatnya. Jadi apabila saya melakukan ujian pos, ya, saya dapati 3 orang melebihi 10 markah, iaitu 11 hingga 15. Ya, 11 hingga 15. Manakala 5 orang lagi mendapat bawah atas 16 markah. Ya. Jadi bagi saya dengan data ini maka berkesanlah, ya, didapati teknik larutan 4 in 1 saya ni alhamdulillah berjaya, ya, untuk memudahkan pelajar untuk menjawab soalan larutan baja. Okey, ini evidennya, ya, saya memperkenalkan budak mengaplikasilah, pelajar-pelajar mengaplikasi. Okey, setakat itu sahaja saya menerangkan tentang inovasi baru saya yang bertajuk larutan 4 in 1. Saya harap tuan-tuan atau perempuan dapat memahami konteks yang saya sampaikan. InsyaAllah saya akan panjangkan teknik ini kepada guru-guru dalam daerah Bagan Datuk dan seterusnya dalam negeri Perak, insya-Allah. Jadi saya tutup dengan Assalamualaikum dan selamat petang.